은혜 받으실 하나님의 말씀은 야고보서 3장 17절입니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없나니. 임마누엘 성가대의 찬양 후에 사랑하는 당장님께서 위로부터 난 지혜 두 번째 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Alkitab mencatatkan kehidupan Yakub, nenek moyang bangsa Israel secara terperinci. Yakub ialah seorang yang sangat licik dan dengan bergantung kepada caranya sendiri, dia memperoleh banyak perkara. Namun begitu selagi dia bergantung kepada kebijaksanaan sendiri, Yakub tidak mempunyai hari-hari yang damai. Oleh sebab abahnya Esau yang daripadanya Yakub telah mencuri hak kesulungan dengan tipu daya, berusaha untuk membunuhnya, Yakub terpaksa meninggalkan ibu bapanya dengan tergesa-gesa. Dia terpaksa hidup sebagai orang asing selama 20 tahun yang panjang, bahkan tidak dapat hadir ketika kematian ibunya. Menanggung panas dan sejuk, dia bekerja siang dan malam, menderita banyak ketidakadilan sepanjang tempoh itu. Ada kalanya Yakub bekerja tanpa sebarang upah. Walaupun selepas dia mula menerima upah, bapa saudaranya menipunya mengenai upahnya sebanyak 10 kali. Tidak kira betapa tidak adilnya, Yakub hampir-hampir tidak dapat mengeluh kerana dia tinggal di bawah jagaan bapa saudaranya. Berapa banyakkah yang terpaksa ditangguh oleh Yakub dalam diam? Selepas banyak liku, akhirnya dia memulakan perjalanan untuk pulang ke tanah airnya. Namun begitu abahnya telah menyimpan dendam terhadapnya selama 20 tahun, datang ke arahnya dengan 400 orang. 400 orang menghampirinya. Jadi apakah fikiran Yakub? Ini merupakan peluang untuk Yakub menyedari segala yang telah dibina oleh Yakub melalui kebijaksanaan dan ketekunya sendiri, harta benda, keluarga dan nyawanya berada dalam bahaya untuk hilang. Tidak kira berapa banyak dia cuba mencari jalan keluar, dengan kebijaksanaan sendiri tidak ada jalan keluar. Yakub ada banyak harta benda dengan kebijaksanaan sendiri, tapi semuanya sia-sia dalam keadaan seperti itu. Hanya pada saat itulah Yakub benar-benar berasa tidak berdaya dan sujud di hadapan Tuhan. 그래도 하나님의 도우심 가운데 살아갈 수 있었고, 또 그래서 축복도 가지고 이제 고향을 향해 갈 수 있었어요. 자, 이제까지 하나님을 의뢰한 것과 이제 모든 것을 내려놓고 Walaupun banyak liku dalam hidupnya, Yakub meneruskan hidupnya dengan perlindungan Tuhan. Dia dalam keadaan itu dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia menundukkan caranya sendiri, kebijaksanaan, kekuatan, keazaman, segala-galanya, dan benar-benar merendahkan hatinya, berpaut dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. 주님을 찾기도 합니다. 예배하고 찬양하기도 합니다. 그럴 때 은혜도 임합니다. 또 내게 심한 어려움이 Apabila anda benar-benar merendahkan hati anda dan datang kepada Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, anda akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Apabila anda menundukkan segala-galanya dan datang kepada Tuhan, 우리가 하나님을 믿는다라는 믿음에는 차이가 있습니다. 하나님께 기도하고 찬양한다 하고 하나님을 사랑한다 해도 그 깊이가 Yakub 다르다는 tidak 것을 100% sempurna. 우리는 느낄 수 있는데요. 이것이 여러분들의 모습 안에 깨달음이 되어야 합니다. Bergantung kepada sebanyak mana anda 응답이 없을까요? berserah kepada Tuhan. 내가 Anda berkata bahawa anda berserah kepada Tuhan, tapi anda tidak mendapat jawapan daripada Tuhan. Jadi anda perlu sedar bahawa anda belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Anda perlu sedar bahawa sebanyak mana anda berserah dan berharap kepada Tuhan dalam hidup anda. 철저히 낮아져서 간절히 하나님께 매어 달리고 있는 Apabila 야곱입니다.
Yakub 저는 menundukkan 말씀 seluruh 하나님께서 그 hidupnya 기도를 dan 들으시자 berpaut dengan 모든 bersungguh-sungguh 것이 kepada 그 Tuhan. 기도로 해결됩니다. 형 에서의 마음을 Maka Tuhan mendengar 순간에 doa Yakub. 녹여주셨던 것이지요. Semuanya diselesaikan dengan cara yang 자기 baik, dramatik. 동생에게 동생을 죽이려 Tuhan 하던 serta-merta 형이 melembutkan hati 야곱을 abahnya 보니 Esau. 야곱을 끌어안고 눈물을 Abang yang datang dengan niat 흘렸던 membunuh 것입니다. untuk membunuh 이건 Yakub, 여러분 sebaliknya 사람으로 memeluknya 내가 dan 어떻게 할 수 menangis. 없는 거예요. 하나님께서 그 에서의 Ini bukan 마음을 sesuatu yang dapat 여시고 dilakukan oleh 주관하시는 manusia. 가능한 상황입니다. 이 순간 야곱이 무엇을 깨달았을까요? 자신이 아무리 지혜가 있다 해도 Apa yang anda fikir disedari oleh Yakub pada saat itu, tidak kira betapa bijaknya dia menganggap dirinya, dia pasti menyadari betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Inilah sebabnya Yakub dapat menjadi si ulat Yakub, merendahkan dirinya dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya pasti banyak antara anda telah mengalami sesuatu yang serupa dengan Yakub. Anda mungkin telah makmur di dunia tanpa apa-apa yang perlu anda takuti. Tiba-tiba menghadapi krisis yang jauh di luar kemampuan anda untuk menanganinya. Krisis itu mungkin datang dalam bentuk kemalangan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kejatuhan perniagaan, masalah keluarga, atau kesusahan yang tidak dapat diselesaikan oleh sesiapa pun. Apapun masalahnya, anda dapat menemukan jawapannya apabila anda datang kepada Tuhan dan merendahkan diri anda dengan sepenuhnya. Apa yang tidak dapat anda atasi dengan kekuatan sendiri walaupun berusaha, menjadi mungkin kerana Tuhan yang Maha Kuasa melaksanakannya. Itulah sebabnya orang bersaksi bahawa mereka tidak lagi bergantung kepada kebijaksanaan sendiri, tapi hidup dengan bersandar kepada kebijaksanaan Tuhan. Semoga pengakuan ini menjadi pengakuan setiap daripada anda. Dalam setiap perkara, sama ada besar atau kecil, jangan bergantung kepada kebijaksanaan atau kemampuan sendiri, tapi cara kuasa Tuhan dan kebijaksanaan datang dari syurga. Sama dalam keluarga anda, di sekolah atau di tempat kerja, saya berdoa agar anda sentiasa dikasihi oleh orang lain dan hanya memuliakan Tuhan. 2 minggu yang lalu kita meneliti kemudian sebagai ciri pertama memiliki kebijaksanaan berasal dari syurga. Kita belajar bahawa kebijaksanaan Tuhan melangkaui kebijaksanaan manusia dan berbeza dari kebijaksanaan dunia ini. Kebijaksanaan Tuhan hanya terlaksana melalui apa yang baik. Untuk memahami kebijaksanaan yang baik itu dan untuk mengamalkan kebaikan yang telah kita fahami, kita mesti terlebih dahulu memupuk kemunian dalam hati. Jika anda mahu menerima kebijaksanaan seperti Yakub, maka anda harus mencapai berdasarkan kubah kebijaksanaan berasal dari syurga. Anda perlu sedar bahawa ada langkah untuk menerima kebijaksanaan dari syurga. Jika anda hanya memanggil Tuhan, Tuhan dalam hidup anda tidak dapat berharap semuanya akan diberikan kepada anda. 이 성결을 향하여서는 노력하고 달려가지 않으면서 주님을 많이 부른다고 주님을 의뢰한 것처럼 착각하신다면 안 되지요. Mereka berseru Tuhan, Tuhan pada setiap masa sebagai tabiat. Tapi adakah semua masalah mereka dapat diselesaikan? Ada langkah dalam mencapai kebijaksanaan dari syurga. Untuk menjadi orang Kristian yang takut akan Tuhan, harus ada pengujian diri. Jika ada kejahatan dalam hati, kebijaksanaan yang baik tidak akan terlintas dalam fikiran. Dan walaupun ia terlintas, ia tidak akan mudah untuk diamalkan. Mari kita meneliti contoh Alkitabiah tentang kebijaksanaan tanpa pengujian diri. Absalom, anak Daud, ialah seorang lelaki yang mempunyai penampilan yang luar biasa dan kebijaksanaan yang istimewa. Masalahnya ialah dia menggunakan kebijaksanaannya untuk kejahatan kerana hatinya jahat.
압살롬은 자기 이복형인 Absalom 암논에게 menyimpan dendam 한 terhadap 가지 saudara 일로 tirinya 원한을 Amnon 품었습니다. kerana suatu 또 kejadian 형의 tertentu. 잘못을 징계하지 Dia juga 않는 menjadi tidak puas hati 아버지 terhadap bapanya, 다윗왕에도 Raja Daud, 불만을 품게 kerana tidak 됨으로 menghukum kesalahan 반역을 saudaranya itu 도모하기 dan 시작했습니다. mula merancang 자, 여기에서 pemberontakan. 우리는 이 악한 감정이 얼마나 해가 되는지를 알아야 합니다. 원한을 품고 있는 것, 내가 상처를 가지고 Penting 있는 untuk 것, menghindari bagaimana 미움을 버리지 negativiti 않고 dalam 가지고 있는 pemikiran 것. 저 사람과는 나는 안 맞아. boleh 하고 membentuk 오늘도 말씀드릴 이 화평함과 kebencian dalam 관계로 hati. 도리어 원수 맺고 있는 것. 꼭 원수는 아니어도 불편한 마음, 싫은 마음 버리지 않고 그대로 갖고 Dan 있는 perasaan 것. negatif terhadap seseorang atau 10년 sesuatu. 전, 20년 전 그 사람이 나에게 어떤 말을 해서 내가 상처받은 것까지도 잘 기억하고 있는 것. 기억력이 좋아서가 아니라 Mengingat bagaimana seseorang melayan anda 이게 dengan 서운함이요 tidak baik 10 tahun yang lalu. 이러한 마음을 갖고 있으면 어떻게 Itu 될까요? berarti ada kejahatan dalam hati. 그뿐 아니라 지금 압살롬처럼 Jika anda 자기의 berusaha 죄가 menyimpang 악하게 emosi 동원되면 negatif itu, 큰 악을 바랄 수 있습니다. 지금은 maka 내가 힘이 apa yang 없어서 ada dalam hati 악을 anda 바라지는 않아요. ialah 마음에만 품고 있어요. 근데 그 kejahatan yang akan membawa kepada ujian dan kesusahan. 숨은 거 갚더라는 것이죠. 그러니까 갚지 않는 육체 일을 행하지는 않았다고 가지고 Katakan 있는 anda 육체의 tidak 일이 membalas 괜찮은 게 kejahatan 아니라 dengan kejahatan, 이 tapi 육체의 hanya 일은 어떤 menyimpan 상황에서 kejahatan 육체의 일로 itu 발전할 수 dalam 있어요. hati. 그러니 버려야 하는 거예요. 이 압살롬의 Tetapi apabila anda mendapat kuasa, dan anda akan menjadi sombong dan anda akan membalas kejahatan tersebut. 깨달아 보아야 합니다. 그런데 이 압살롬이 자기가 가지고 있던 이 악한 감정을 Kejahatan yang ada dalam hati akan tertunjuk melalui perbuatan. 이렇게 행하고 있는 것들을 보면요, 그 과정이 대단히 Absalom mempunyai kejahatan dalam 오랜 hati, 시간에 걸쳐 백성들을 dan pada akhirnya dia melaksanakan kejahatan dalam hatinya 아버지 itu. 다윗이 백성들을 사랑하지 않고 Cara dia melaksanakan rancangannya sangatlah teliti. Dalam tempoh yang panjang, dia berusaha untuk memenangi hati rakyat dan dengan berhati-hati membina popularitinya dengan menjadikannya kelihatan seolah-olah Daud tidak benar-benar mengambil berat tentang rakyat. Absalom menunjukkan dirinya sebagai orang mengasihi dan mengambil berat tentang rakyat. Pada masa yang sama, Absalom melancarkan pemberontakan terhadap Raja Daud. Lalu Daud terpaksa melarikan diri dan tergesa-gesa. 아히도벨까지 자기 편으로 만들었습니다. Daud ialah bapa kepada Absalom. 아히도벨은 너무나 지혜로워서 그가 어떤 모략을 Absalom 벌였냐면 berjaya memenangi Ahitofel, penasihat Daud yang sangat dihormati ke pihaknya. Ahitofel dianggap begitu bijak sehingga nasihatnya seolah-olah bertanya terus kepada Tuhan sendiri. 압살롬의 반역은 Namun begitu pemberontakan Absalom akhirnya gagal walaupun perancangan yang teliti dan keadaan yang kelihatan 그래서 아버지 berjalan lancar. Tuhan campur tangan demi Daud dan menggagalkan kebijaksanaan Absalom. Walaupun Ahitofel mencadangkan strategi yang hampir pasti akan memperoleh kemenangan, Absalom tidak mengikut nasihatnya. 짧은 시간에 벌어진 이 상황에 다윗왕은 도망갈 수밖에 없었으나 이 또한도 다윗왕에게는 Absalom sangat jahat dan mengambil banyak milik kepunyaan Raja Daud. 이었지만 그런데 그 상황에 압살롬은 악한 도구로 사용되었습니다. 자, 짧은 시간 하나님께서 함께 하심으로 형통하였고 Tempoh ini 부강한 merupakan 나라가 되었고 peluang 굉장히 힘이 강한 baik 다윗 bagi 왕이 Daud 궁정을 untuk 떠나야 되는 berubah 그래서 반란이 성공했던 이 menjadi 상황을 만들었던 yang sempurna. 압살롬 대단한 사람이고 지혜롭다 할 수 있습니다. 그런데 그리고 또 자기 옆에 있는 모사 또한도 대단한 Absalom ialah 사람이에요. seorang yang licik. 그런데 하나님께서 다윗을 위해 역사하심으로 압살롬의 Dan merancang untuk satu tempoh untuk melancarkan pemberontakan terhadap Raja Daud. 반역했던 반역이 Sebelumnya Absalom mengikut nasihat seorang lelaki yang telah ditempatkan oleh Daud secara strategik. Nasihat memihak kepada pihak Daud. 그런데 이상하게 압살롬은 그것을 듣지 Walaupun 않았어요. Absalom sangat bijak, 오히려 다윗이 dia memilih jalan 심어놓은 kebinasaan 땅이 dalam 되지 sekelip 않은 mata 다윗에게 apabila 유리한 Tuhan 일들을 menggelapkan 따랐던 pertimbangannya. 것입니다. 압살롬은 모르는 것이죠. 이게 그냥 다윗 왕에 함께 있던 모사들 중에 한 사람인데 그런데 이는 다윗 편이에요. Absalom tidak tahu bahawa orang itu ialah 지금 의견을 orang Daud. 내는데, 그런데 압살롬이 지금 이 다윗 편에 있는 사람의 의견, 이것을 채택하더라는 것입니다.
그토록 머리가 좋은 사람이지만 하나님께서 판단력을 Dan 흐리시니 orang ini 순간에 멸망의 memberi 길에 nasihat kepada 택하더라는 Absalom. 사실입니다. 그로 인해 다윗의 부하들이 전열을 Akibatnya orang-orang Daud diberikan masa untuk berkumpul semula dan menyediakan serangan balas mereka. 전쟁터에서 비참한 Akhirnya 죽음을 Absalom menemui 맞았습니다. kematian yang tragis 그가 di 아무리 medan 뛰어난 perang. 지혜와 명철을 가졌다 해도 결과적으로 Tidak kira 자기에게 berapa hebatnya 무슨 kebijaksanaan dan 유익이 pengertian, 있었습니까? apakah 그 faedah yang 지혜로 dibawanya 평화지키고 kepada 자기 Absalom? 아버지를 Dengan 대적하며 kebijaksanaan itu dia membunuh 하나님까지 saudaranya, 대적함으로 menentang 결국 bapaknya, 멸망으로 malah 가고 menentang Tuhan 말았지요. sendiri, dan akhirnya 성경에 membawa 없는 kepada 지혜란 kebinasaan. 바로 이렇게 헛된 Inilah 것입니다. kesia-siaan kebijaksanaan 그러니 tanpa 신속히 penguncian 형제를 diri. 이루어 Semoga anda dan cepat mencapai kemuliaan supaya anda dapat menjadi orang Kristian menerima kuasa Tuhan, sumber segala kebijaksanaan. 사랑하는 성도 여러분, 두 번째로 Kedua, 위로부터 난 지혜는 Kebijaksanaan berasal dari syurga dikatakan sebagai mencintai kedamaian. 모두와의 화평입니다. Berdamai rohani bermaksud berdamai dengan semua orang. Ia bukan soal bergaul baik dengan sesengah orang sambil berasa tidak selesa dengan orang lain. Ia bermaksud memiliki hati yang murah hati, yang dapat mengasihi dan menerima semua orang dan hidup dalam harmoni dengan sesiapa sahaja. Oleh itu, mengapakah berdamai dengan banyak orang dianggap sebagai kebijaksanaan? Sejarah memudahkan kita untuk memahaminya. Tidak kira betapa cemerlangnya intelek atau kebolehan seseorang, terdapat banyak situasi di mana orang menderita kerugian kerana gagal mengejar perdamaian. Satu contoh ialah tokoh sejarah Korea, Wang Jojo semasa dinasti Joseon. Dengan hati untuk berkhidmat kepada raja dan rakyat, dia berusaha melaksanakan pembaharuan yang berani. Matlamatnya adalah untuk menghapuskan rasuah sistem politik lama dan mengukuhkan negara. Oleh sebab dia teguh dalam keyakinannya dan penuh semangat, raja pada mulanya memberinya sokongan dengan sepenuh hati. Rakyat juga sangat mengalu-alukannya. Namun begitu, Guangzhou mendesak pembaharuan secara terlalu radikal, menimbulkan tentangan dan kebencian daripada pegawai-pegawai lain. Walaupun berhadapan dengan tentangan, dia berterusan berkeras dengan pandangan sendiri. Akhirnya juga mengikung perasaan raja. Dalam sejarah Korea ada banyak rasuah dalam sistem politik. Ada orang sangat mementingkan diri, tapi orang seperti Guang Jojo berkhidmat untuk negara dan rakyat. 자기 생각과 유익이 안 맞으면 당연히 반대해요. 그런데 반대하는 사람이라 할지라도 어떻게 포용하는가, 또 어떻게 함께 일을 이루어 가는가, 조금 더딜지라도 함께 Tapi orang baik seperti Guangzhou 대화하고 설득하고 juga ada 이러한 banyak 것들의 노력이 필요해요. pihak yang cuba 그런데 menjatuhkannya. 경우는 내가 주장하고 있는 것은 옳은 거야 하고 밀어붙이기만 한다면 결국 성사될 수 없었던 것이지요. 반발 속에서도 자기 의견만 강하게 주장하다가 점차 왕의 감정까지 상하게 한 것입니다. 결국은 반대하는 사람들의 모함을 받음으로 Akhirnya dia difitnah melalui tipu muslihat lawannya, disabitkan kesalahan dan dihukum mati. Sekiranya dia menunjukkan lebih banyak rahmat dalam menerima orang-orang di sekelilingnya dengan senang hati, dia mungkin dapat memenuhi visinya. Namun begitu, Guangzhou hanya berkeras dengan apa yang dipercayai sebagai betul dan gagal mengejar perdamaian, dan dengan demikian dia menderita bahaya yang besar. Tidak kira betapa baiknya niatnya atau berapa banyak pengetahuan dan kaedah logik yang dimilikinya, semuanya menjadi tidak bermanfaat. Itulah sebabnya tanpa perdamaian tidak ada kebijaksanaan sejati. Perkara sama sering berlaku pada hari ini. Setengah orang mencapai perkara-perkara hebat di tempat kerja, namun mereka tidak dipandang baik oleh orang-orang di sekeliling mereka. Seperti pasukan satu orang, ada yang hanya mengukakan kebolehan dan kebijaksanaan mereka sendiri, melukakan perasaan orang lain dalam proses itu. Setengah orang mengabaikan pendapat dan keadaan orang lain, berkeras hanya untuk melakukan sesuatu mengikut cara mereka sendiri dan mengikut gaya pribadi. Mereka berkonflik dengan rakan sekerja, orang dari jabatan lain, malah dengan penilaian. Apabila situasi ini berterusan terkumpul, mereka akhirnya tak asing dalam masyarakat.
열매를 내었다 해도 Oleh sebab mereka dianggap sebagai 소외되는 seseorang 사람들이 mengganggu keharmonian 이루어지면 tempat kerja, 결과적으로 kemahiran yang 그게 dimiliki 지혜가 mula 없는 diabaikan. 것입니다. Tidak kira 그런데 betapa 이런 mereka 말씀 berkebolehan atau 속에서 berapa banyak telah 균형을 꼭 dicapai oleh 하셔야 mereka. 합니다. 근데 꼭 Jika 모든 pencapaian 사람과 itu diperoleh 화평하기 dengan memecahkan 위하여서 perdamaian, 상대를 maka 어떻게든 hal itu 설득하기 bukanlah 위하여 그 일이 kebijaksanaan. 진행되지 않을 수는 없어요. 일을 해가고 이루어가면서 또 부족한 사람들도 이끌어 가야 하고 그러다 보면 전체가 Ada 함께 masa tertentu 모두 orang 하나 tidak 되어가면 mengikut 너무 cara 좋지만 anda. 그렇지 못할 때도 있습니다. 교회 안에도 보면 믿음의 차이가 다 있잖아요. Mungkin 저도 ada 설교를 할 때나 할 masa 때도 tertentu 중간쯤으로 anda 생각을 harus 하고 또 그 안에서 menenangkan 믿음이 큰 hati, 분들은 또 더 mengalah 나간 dan 분들은 menurut cara 끌어올릴 수 mereka. 있는 말씀이 Inilah 항상 cara mencapai 다 perdamaian 담겨 dengan 있어요. sesama rakan 그러나 sekerja. 너무 믿음이 없는 사람에게만 설교하면 그 이상에 있는 분들은 그러니까 너무 뭐 영으로 들어가고 힘차게 뜨겁게 달려가는 분들이 아니어도 Apabila saya 중간쯤에 있는 berkhutbah di 사람들도 masbah, 저 말씀은 별로 saya cuba 이해가 안 되는데 할 menyesuaikan 수밖에 없죠. khutbah 그러니까 한편의 설교 안에는 믿음이 없는 사람도 kepada 믿음이 있는 사람도 tahap 믿음이 iman yang 있는 사람도 sederhana. 다 은혜 받을 수 있는 내용들이 들어가 있게 되는데요. 그래서 교회 생활 안에서도 Jika 중간으로 saya 또 중간에 있는 분들이 berkhutbah pada tahap iman yang rendah, maka bagi orang telah mencapai iman yang lebih tinggi, iman sedang ataupun yang lebih tinggi, mereka akan merasakan bahawa khutbah saya membosankan. 가고 싶지만 Jadi saya menyesuaikan khutbah dengan tahap iman pada tahap yang sederhana supaya mudah untuk diterima oleh orang yang pada tahap iman yang lebih rendah dan juga dapat diterima oleh orang yang sudah berada pada tahap iman yang lebih tinggi. 그런 사람들이 곳곳에 있다고 해서 그 사람 맞추다가 하나님 일을 안 할 수는 없잖아요. 그 사람 맞추다가 믿음 없이 육의 생각으로 갈 수는 없잖아요. 그러니까 이게 우리 교회 하나님의 일을 이루는 일꾼들 이 지혜가 이런 지혜가 있어야 돼. 분별력이. Jika ada orang di tempat kerja anda yang berdegil dan tidak mau mengikut cara anda, 생각이 다르고 의견이 다르고 뜻이 달라요. 그래서 중간쯤으로 또 많은 사람이 또 좋아하는 maka untuk mencapai 가는 perdamaian, 방향으로 가는 것이죠. 그런데 결정된 걸 3분의 sesuaikan dengan caranya. 참 많은 수네요. 우리 교회는 그런 일은 없습니다만은 싫다고 하면 어떻게 해요? 그런다고 일은 안 할 수는 없잖아요. 그 민주주의 안에서는 그래서 과반수라고 하는 게 있기 나름인데요. 그래서 여러분들이 그러나 함께하지 않는 사람이라 할지라도 내 마음에는 그를 불편해하고 정지하고 저 사람은 그렇게 했고 자기 마음대로 Sekalipun ada orang yang suka untuk anda bekerja sama ataupun harus anda lepaskan. 이루는 사람이 되는 것이고 그럴 때는 좀 불편했던 사람도 시간이 Hari 지나서 ini 그 tidak 불안을 mudah 뒤로올 수 untuk 있습니다. semua pekerjaan 이러한 kerana 화평 tidak 안에 mudah untuk 대해서도 mendapatkan 이해하시면 좋겠습니다. pekerjaan. 그런데 내가 화평을 깨는 사람이 된다면 이제 하나님의 Untuk 은혜, sesuatu 능력, tugas. 도우심을 받을 수는 없습니다. 성도 여러분, Jika anda ialah orang yang memecahkan perdamaian, 지금 설명해드린 anda 대로 tidak dapat 내가 menerima 아무리 kebijaksanaan 지혜가 dari 있어도 Tuhan. 사람들을 살필 줄 알아야 합니다. Tidak kira betapa mahirnya anda dalam menjalankan tugas anda, anda harus mampu untuk menjaga orang lain. Hal ini juga sama untuk perniagaan duniawi, tapi terutama yang berlaku dan pekerjaan Tuhan. Perdamaian adalah perkara yang paling penting. Tidak kira betapa bijaknya atau betapa cemerlang kemahiran dan bakat anda suka bagi seorang memecahkan perdamaian untuk digunakan oleh Tuhan. Apakah tujuan melakukan pekerjaan Tuhan? Ia adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak kira betapa tekun anda bekerja atau berapa banyak anda capai, anda tidak dapat menyenangkan hati Tuhan jika perdamaian pecah dalam proses itu. Jika hal itu berlaku, pekerjaan itu sendiri kehilangan maknanya. Sebagai contoh, katakanlah anak-anak mengasihi ibu bapa mereka dan menghormati mereka dengan banyak perkara yang baik. Namun begitu, jika adik-beradik saling membenci dan sentiasa bergaduh, hati ibu bapa akan bersedih tidak kira apa-apa perkara baik yang dilakukan. 좋은 물질로 섬겨줘요. 그래도 부모의 마음은 Jika ibu bapa baik kepada, 동생들을 좀 살펴주려 jika anak-anak baik kepada ibu bapa, tapi adik-beradik saling bertengkar, maka hal ini akan menyebabkan ibu bapa bersedih. 아무리 저를 사랑하고 잘 섬겨요. 그런데 그 사람이 있는 곳에서는 소리가 나요. 그러면 나를 좀 덜 섬기고
나한테 하지 말고 있는 곳에서 화평했으면 좋겠다. 이런 Ibu 마음을 bapa 갖게 akan lebih 되죠. suka jika 아버지는 adik-beradik 마찬가지로 berdamai dan 하나님을 saling 기쁘시게 melayani. 하려면 일을 잘하는 Saya 것도 saya yakin 중요하지만 begitu juga 그보다 hati 하나 되어 Tuan 화평을 Bapa. 이루는 것이 Jika 더 anda ingin 중요합니다. menangkan hati Tuhan, lebih penting untuk menjadi satu dan berdamai daripada sekadar melaksanakan pekerjaan anda dengan baik. 하나님의 역사를 체험하기 어렵기 때문입니다. Satu lagi sebab perdamaian dianggap sebagai kebijaksanaan adalah apabila terdapat perselisihan semasa melakukan pekerjaan Tuhan. Sukar untuk mengalami pekerjaan Tuhan. Walaupun para pekerja membuat rancangan dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, Tuhanlah yang menghasilkan buah. Jika perdamaian pecah dalam perjalanan pekerjaan, peluang diberikan kepada syaitan dan jalan bagi Tuhan untuk bekerja tersekat. Tidak kira berapa banyak kebijaksanaan manusia digunakan atau betapa tekunnya orang kelihatan bekerja, tiada buah rohani yang ketara dihasilkan. Itulah sebabnya orang berada dalam kepimpinan sering bergelut dengan perdamaian. Seseorang mungkin memiliki bakat semajadi dan mempunyai keinginan yang bersemangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi apabila orang itu diamanahkan dengan tanggungjawab, konflik hampir selalu menyusul. Setengah orang berkeras bahawa satu cara adalah lebih baik atau bahawa lebih banyak buah dapat dihasilkan jika kerja dilakukan dengan cara tertentu dengan degil berpegang kepada pendapat pribadi dan dalam proses itu melukakan hati orang lain. Sudah tentu orang ini mungkin mengatakan bahawa mereka hanya cuba melakukan kerja dengan lebih baik. Tapi apabila hal ini berlaku berulang-ulang kali, orang lain akhirnya mula mengatakan bahawa sukar untuk bekerja dengan orang tertentu. Hal ini bermaksud bahawa tanggungjawab yang boleh diamanahkan semakin berkurangan. Setengah orang bertahan demi satu jiwa merunggu dengan harapan bahawa dengan membenarkan orang itu berusaha melayani dalam tugas tertentu, mereka akan digalakkan untuk terus menjalani kehidupan iman. Namun begitu, jika orang berusaha memenuhi tanggungjawab dengan cara ini, berapa banyak ganjaran akan diterima oleh mereka? Apabila mereka melukakan hati orang lain dan mencurahkan keluhan, ganjaran sebelum ini terkumpul bahkan akan lenyap. Sebagai pasukan gereja ini, saya tidak boleh berbicara kepada pekerja gereja dengan sesuka hati saya. Saya harus memastikan semua pekerja bersatu dalam hati. 그러니 일의 성과만으로는 할 수 없으니 기다리고 함께 믿음이 성장하기를 바라는 것이지요. 그러나 또 그런 기다림 속에서 변화되어져서 또 마음을 이해하고 Saya berusaha membimbing kerja gereja untuk bertumbuh dalam iman 하나님의 뜻인 줄을 알기 때문에 제 의견을 dan melayani Tuhan dengan setia, dengan bersatu padu. 어디 가는 것처럼 보일 때도 있습니다. 그러나 결국 결과를 보면 이것이 지혜입니다. Untuk membina kerajaan Tuhan mengejar perdamaian adalah kebijaksanaan besar. Walaupun kebolehan anda kurang, Tuhan menambahkan kuasanya dan menjamin hasil apabila anda bersatu dan berdamai. Walaupun saya lepas kanan, saya tidak menjalankan kerja gereja dan suka hati saya. Sebenarnya saya mendengar pendapat orang terlibat secara langsung dan menunggu sehingga pekerja gereja bersatu hati. Oleh sebab saya tahu kehendak Tuhan adalah supaya semua orang menjadi satu dan melaksanakan pekerjaan bersama-sama. Saya tidak berkerasan pendapat saya sendiri. Kadang-kadang pendekatan ini mungkin kelihatan mengecewakan atau terlalu perlahan. Namun begitu, apabila anda melihat hasil akhirnya, itulah kebijaksanaan. Daripada menjadi tidak sabar dan melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri, saya memilih cara yang mengenakan hati dan membolehkan Tuhan bekerja dan sebagai hasilnya menghasilkan buah yang lebih baik. Semalam kita ada perjumpaan dengan Power Press dan makan malam bersama-sama. 120%를 도와주신다는 거예요. 그러니까 봉사자나 뭐 충성하는 일꾼들을 찾고 할 때 이번에는 또 Dan saya sangat gembira mendengar bahawa banyak anggota gereja mahu terlibat secara sukarela untuk tim Power Press. 파워프레이즈에 참석하기 위해서 이제 뭐 방학이니까 Ada banyak orang yang mahu 유학 중에 있었던 우리 자매님도 와서 membantu dalam retreat musim panas.
그리고 그 외에도 또 파워풀 dalam tim 에 pujian, 봉사하기 위해서도 해외 dalam 지금 menguruskan 유학생들과 wayang, 한국에도 또 dan 휴가를 sebagainya. 갔다 오고 참석한다는 얘기도 들어보는데요. 얼마나 감사한지 그 1년이라는 시간 또 이렇게 많이 성장하고 많은 Ada 일들이 seorang 함께하고 anggota 있구나라는 마음에도 감사합니다. gereja 처음에 dari 일할 때는 조금 England 어려움도 있고 또 sampai 불편함도 semalam 있겠죠. untuk terlibat 하지만 dalam 또 tim 섬기고 pujian 또 ini. 기다리고 또 함께하니 또 많은 이들이 즐겁게 행복하게 동참하는 얘기를 Dan 들으면서 saya 역시 sangat bersyukur 초대교회죠라는 melihat 마음으로 lebih banyak 기도를 orang yang 했습니다. terlibat dalam kerja sukarela 그렇게 충성할 untuk 때 retreat 하는 musim 큰 panas pada 것이죠. tahun ini 사랑하는 berbanding dengan 성도 tahun 여러분, lepas. 하나님의 일을 할 때만 아니라 여러분 Dan ini 개인적으로 akan menjadi ganjaran di 신앙생활에서도 syurga. 화평의 지혜는 너무도 Kebijaksanaan 중요합니다. perdamaian sangat penting bukan saja ketika melakukan pekerjaan Tuhan tapi juga dalam kehidupan iman pribadi. Semua orang mahu hidup beribadat dan bersatu dengan Kristus akan dianiaya. Seperti ayat itu, orang menjalani kehidupan iman kadang-kala akan menghadapi penganiayaan. Namun begitu jika anda menggunakan kebijaksanaan perdamaian, penganiayaan itu akan berlaku. Sebaliknya anda mungkin akan dikasihi. Dapat juga situasi bodoh di mana orang membawa ujian yang tidak perlu ke atas diri mereka sendiri dan bukannya mengatasi penganiayaan. 지혜가 없으면 그렇다는 것입니다. 예를 들어 한 여성도님과 믿지 않는 남편의 경우를 생각해 보겠습니다. 남편이 아내에게 당신은 일요일마다 혼자 Sebagai 교회 contoh, katakanlah 나가는데 ada seorang 내가 istri 계속 Kristian 양보했으니까 dan suaminya 오늘 bukan 일요일은 Kristian. 교회 가지 말고 Suami itu berkata 나와 kepada 함께 istrinya, 나와 setiap 함께 hari 놀러 Ahad 가자 kamu pergi ke 말합니다. gereja sendiri 이럴 때 dan 어떤 siapkan 아내는 saja sehingga kini. 또 Tapi 남편이 hari 먹고 Ahad 싶으네 ni jangan 하고 pergi ke gereja. 한숨 Mari 쉽니다. kita keluar dan luangkan masa 그러면서 bersama. 실망스러운 목소리로 Sesetengah istri berfikir bahawa suaminya tidak munasabah. Kemudian mereka menjawab, kamu tahu betul bahawa saya perlu pergi ke gereja pada hari Ahad. Jadi mengapa kamu membangkitkan perkara ini lagi? Jika kamu tidak mau bersendirian, mengapa kamu tidak ikut saya ke gereja? Sebab itu mereka bersiap-siap dengan tergesa-gesa untuk ke gereja dan pergi tanpa berfikir panjang. Sikap respons ini ialah, sudah tentu saya perlu pergi ke gereja. Ia ialah perkara yang betul untuk saya lakukan. Jadi saya tidak boleh mengalah kepada sebarang rungutan. Namun begitu jika isteri meninggalkan suami mereka dengan perasaan terluka, bagaimana mereka akan membawa keluarga mereka kepada Injil? Ibadah hari Ahad tidak boleh diabaikan sama sekali. Namun begitu seorang isteri yang bijaksana akan memelihara hari Tuhan sambil juga berdamai dengan suaminya. Sebagai contoh, isteri mungkin menyediakan makanan kegemaran suaminya, mengemas rumah dan melakukan terbaik untuk membuatkan suaminya berasa diambil berat. Lebih baik jika hal ini berlaku setiap hari dan bukannya hanya pada hari Ahad. Apabila tiba masa untuk pergi, isteri mungkin meminta maaf dan berterima kasih kepada suami kerana sentiasa memahami dan bahawa adalah baik untuk meluangkan masa bersama, tapi menyembah Tuhan pada hari Tuhan adalah penting. Isteri mungkin berjanji untuk meluangkan masa bersama pada hari Sabtu atau pada hari cuti umum. Isteri harus bercakap dengan selembut dan sepenuh kasih yang mungkin. Walaupun kata-kata yang tepat ini tidak digunakan, jika isteri benar-benar mengasihi suaminya dan dengan tulus ingin mengekalkan perdamaian dengannya, Roh Kudus akan memberikan bimbingan untuk mengucapkan kata-kata perdamaian yang paling sesuai. 냉장고에 넣어놓은 점심 식사 거리가 더 맛있어야겠죠. 냉장 보관해도 맛있게 드실 수 있는, 아니면 렌즈에 돌려도 맛있게 드실 수 있는 메뉴를 평상시에 연구해 Isteri mungkin boleh menyediakan makanan yang lebih sedap untuk suami. 아마 이럴 때는 콩국수 있잖아요. 콩국수 시원하게 만들어 놓고, 요즘에는 면도 어떻게 삶아서 또 이렇게 Jika suami anda mahu masakan tertentu, maka anda boleh belajar untuk memasak masakan kegemarannya. 준비할 수 있는 것도 정말 사랑스럽게 이렇게 적어서 그렇게 해서 준비해 Mungkin 놓으면 anda boleh 남편도 menyediakannya dengan lebih awal dan apabila balik ke rumah, 준비해 놓았을까? anda 너무 cuma 기분이 perlu 좋으시겠죠? memanaskannya semula 그런데 그렇지 않고 그냥 알아서 라면 끓여 드세요. dan membuatkan suami merasa diri diambil berat oleh isteri. 냉장고 열어봤더니 과일도 없고, 그러면 그런 분들이라면 주일 저녁 Jika anda pergi ke gereja dan meminta suami masak saja mie segera, 이렇게 하면 남편의 인식과 마음에는 주일은 일요일은 atau anda balik ke rumah 힘든 날, 맛이 없는 거 먹는 날. dan mengatakan bahawa tidak dapat masak malam kerana anda penat dengan tugas di gereja, maka ini bukanlah sesuatu yang baik. Apakah perasaan suami anda? 그런데 토요일 날 뭐 밖에 나가서 그래도 아내가 놀아주고 같이 함께 Isning hingga Jumaat, katakan suami bekerja dari pagi hingga petang,
먹을 게 없으면 재미없잖아요. Dan mau meluangkan masa bersama keluarga pada hujung minggu, mau menikmati masakan yang lebih sedap, maka Anda harus melayani dengan penuh, dengan lebih kasih. 행함들의 성령님께서 아버지 하나님께서 남편의 마음도 주관해 주시는 것이지요. 이렇게 성령의 역사 속에 화평과 선으로 쌓아나갈 때 가정의 복음화도 빨리 이루어지게 됩니다. 남편만이 아니라 하나님께서도 지금 같은 이런 Apabila kedamaian dan kebaikan melalui pekerjaan Roh Kudus berterusan dibina, penginjilan keluarga dapat berlaku dan lebih cepat. Bukan saja suami akan diberkati, malah Tuhan sendiri lebih berkenan kepada pendekatan ini. Mari kita meneliti contoh pasangan suami isteri yang lain. Katakan seorang suami yang menentang isteri yang pergi gereja menjadi marah dan memaksa isteri untuk memilih tuang atau perkahwinan. Isteri mungkin berfikir untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berani mengatakan, syaitan sedang menguasai kamu. Jika kamu berusaha menentang Tuhan seperti ini, kamu akan masuk neraka. Tolonglah sedar, syaitan, pergilah. Atau berkata, walaupun saya terpaksa melepaskan kamu, saya tidak akan sekali-kali meninggalkan Tuhan. 남편이 아주 기겁을 하시겠죠? 또 이렇게 말합니다. 당신을 포기하는 한 일이 있어도 Saya yakin si suami akan terkejut dan kata-kata isteri seperti ini. Hari ini seperti menuangkan minyak ke atas api. Hari ini hanya akan lebih mengeraskan hati suami dan tidak mengusir penganiayaan. Sudah tentu apa yang perlu dikatakan akan berbeza mengikut situasi dan orang terlibat. Ada kalanya isteri perlu menyatakan ketetapan hatinya dengan jelas supaya suaminya berubah di bawah bimbingan kuat oleh Roh Kudus. Namun begitu situasi ini tidak begitu biasa. Dalam kebanyakan situasi, isteri seharusnya dapat meredakan kemarahan suaminya dengan jawapan yang lembut. 결국 그것이 상대의 마음을 움직이고 또 더 화평케 되는 경우가 되는 일들이 보면 거의 항상 있습니다. Banyak kali Roh Kudus membimbing Anda untuk bertindak dan berkata-kata dengan bijaksana. Hal ini dapat berlaku apabila Anda berdoa dan bersedia dengan puasa. 그러면 어떤 큰 문제가 발생하지 않았다 할지라도 불행한 가정이 되는 거예요. 그거는 남편 때문이 Jika 아니라 tidak demikian, Anda dan sesuka hati mengucapkan kata-kata, 자, 그런데요. 지금 같이 이렇게 딱 한번 부딪혀서 승리한다. maka hal itu akan membawa kepada keruntuhan tangga. 족할 때가 있고 또 이러한 대화들은 자주 항상 있는 일이 아닙니다. 대부분의 경우는 그 순간 유순한 말로 남편의 분노를 달래주면 됩니다. 잠언 15장 1절에 Amsal 15 ayat 1 menyatakan jawapan yang lemah lembut meredakan muka, tapi perkataan tajam membangkitkan amarah. Sebagai contoh, bagaimana jika isteri menjawab seperti berikut, saya tidak boleh meninggalkan Tuhan, tapi saya tidak juga boleh melepaskan kamu. Saya tahu saya sepatutnya melayani kamu dengan lebih baik. Dan jika ada perkara yang telah mengecewakan kamu, saya akan lakukan dengan lebih baik mulai sekarang. Marilah kita hidup bahagia bersama di bumi dan pergi ke syurga bersama-sama. Isteri harus bercakap dengan kesungguhan yang tulus. Namun begitu hanya bercakap dengan lembut tidak akan melembutkan hati suami atau menghasilkan perdamaian. Kata-kata mesti datang daripada hati yang tulus. Kata-kata itu mesti benar-benar mencerminkan kasih isteri terhadap suaminya dan keinginan untuk hidup dalam damai. 이러한 말을 해도 성령께서 주시는 그런 감동의 말 그리고 그 말에 은혜와 감동이 입혀져서 Isteri harus 움직이는 berdoa 것입니다. dan berpuasa. 정말 남편을 사랑하고 화평하기 바라는 마음이 담겨 있어야 합니다. 남편이 혈기를 내니 아내도 Jika suami menjadi marah dan isteri meledak oleh kebencian serta menyimpan kepahitan kebencian terhadap suami kerana menganiayanya, tidak akan mudah untuk mewujudkan perdamaian. 선한 말 고운 말 한다고 남편의 마음이 변화되지 않는다는 것입니다. 일단 마음에 없는 말을 하려니 선하고 Apabila 지혜로운 kata-kata 말이 tidak 잘 datang 나오는 daripada 것이 hati, kata-kata yang baik dan bijaksana tidak mudah terlintas dalam fikiran.
Walaupun isteri cuba menenangkan suami dengan kata-kata yang baik, kata-kata itu tidak akan menyentuh hati suami. Penting untuk hati anda sendiri diubah menjadi kebaikan. Kemudian anda dapat memperoleh kuasa untuk menggerakkan orang lain walaupun mereka menyatakan kejahatan dan mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Khutbah pada hari ini berfokus pada ciri-ciri kebijaksanaan berasal dari syurga. Kita telah meneliti aspek kedamaian. Perdamaian sangat penting bukan sahaja untuk menghasilkan buah tapi juga untuk melangkah maju ke arah tempat kediaman yang lebih baik di syurga. Penting untuk mengejar perdamaian dengan semua orang dan kekudusan untuk melihat Tuhan. Namun begitu ada satu perkara yang anda mesti berhati-hati semasa anda mengejar perdamaian. Anda tidak boleh sekali-kali berkompromi dengan ketidakbenaran demi mengekalkan perdamaian dengan manusia. Jika anda berkata langgarlah hari Sabat, itu adalah kompromi, bukan perdamaian. Mengejar perdamaian duniawi seperti ini bukanlah kebijaksanaan, tetapi kebodohan yang mutlak. 남편과 집에 있으면서 온라인으로 뭐 예배하지. 그러나 그 예배도 신랑과 진정으로 못 드리고 아니면 오늘은 그냥 대예배만 드리고 저녁에는 저녁 예배는 나중에 뭐 월요일 날 아니면 밤에 따로 드리지. Jika anda datang ke gereja hanya untuk ibadat pertama 화평이 아니라 타협한 것입니다. atau berkompromi dengan diri sendiri untuk menonton ibadat kemudiannya, itu bererti berkompromi dengan dunia, bukan mengejar perdamaian. Termasuk orang lain anda mungkin berakhir di jalan menuju kematian. Apabila mengejar perdamaian, bukan perkara pertama yang mesti anda pertimbangkan bukanlah perdamaian dengan manusia, tapi perdamaian dengan Tuhan. Jika anda melakukan kejahatan dan mengamalkan dosa, perdamaian anda dengan Tuhan akan terputus. Namun begitu, apabila anda mencapai kemuliaan dalam hati dan benar-benar berdamai dengan Tuhan, anda akan dapat hidup dengan damai dengan semua orang. 저 사람을 섬겨야 되는데 어떤 말을 해야 될까? 고민할 필요 없어요. 내가 하나님과 화평한데요. 하나님과 Anda 화평하는 tidak 방법은 perlu 뭐예요? merasa risau bagaimana untuk berdamai dengan orang lain. Jika anda berdamai dengan Tuhan, yang bererti hidup dalam kebenaran, maka anda dapat menerima bimbingan daripada Roh Kudus. Anda dapat melembutkan hati semua orang dan berdamai dengan mereka. Anda dapat melayani orang dengan kebenaran dan kasih. Jika anda memecahkan kedamaian atau hati anda berasa tidak selesa, itu kerana Roh Kudus mengetuk pintu hati anda untuk berdamai dengan orang lain. Jika anda mengabaikan Roh Kudus hanya berfokus kepada mencapai tugas anda atau berdegil dan tidak mendengar suara Roh Kudus, anda mungkin berhasil dalam pekerjaan anda, tapi hasilnya ada kekurangan. Jika anda menerima kebijaksanaan dari syurga, anda akan mencapai perdamaian. Anda perlu tahu bahawa menerima kebijaksanaan dari syurga juga berdamai dengan orang lain. Amsal 16 ayat 7 menyatakan jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, dia membuat musuh orang itu pun berdamai dengannya. Saya berdoa agar anda akan berdamai dengan Tuhan dan dengan semua orang dalam setiap keadaan. Semoga anda menjadi orang Kristian yang bijaksana yang mengalami pekerjaan Tuhan pada setiap hari dan memuliakannya. 지혜로운 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.